wanita hari ini. Assalamualaikum, salam tengah hari, salam sejahtera kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Seperti biasa, kami kembali bersama dengan anda tepat jam 12 tengah hari untuk menceriakan tengah hari anda dan memberikan pengisian yang terbaik untuk kita semua di tengah hari ini. Baik, seperti biasa, hari ini kami akan berkongsikan satu topik yang cukup menarik, perlu diambil tahu oleh semua pihak. Tetapi sebelum itu, tidak salah kiranya saya mengimbaskan kembali fakta statistik COVID-19 yang melanda negara kita. Kabarnya semalam, mengikut kepada laporan, hampir 3,585 kes baharu dan juga mungkin ada berita baik kepada pasangan jarak jauh. Okey, kita tumpukan perhatian kepada statistik ini terlebih dahulu dan saya kira masih lagi memerlukan perhatian dan juga kerjasama yang menyeluruh daripada kita semua. Ini satu berita baik di mana keluhan pasangan suami isteri jarak jauh didengari dan di atas nasihat KKM, mereka dibenarkan untuk rentas negeri dan berjumpa keluarga dengan kebenaran PDRM bermula 27 Januari 2021. Namun, pasangan yang bergejala tidak dibenarkan. Okey, dan tempoh mengasihkan diri untuk kes COVID-19 ini juga seperti mana yang tertera, sila ambil perhatian untuk memastikan anda tahu tempoh pengasihan diri anda sekiranya anda perlu kuarantin diri di rumah. Dan saya kira inilah perkara yang harus kita terus beri perhatian sekurang-kurangnya untuk menstabilkan keadaan ataupun lengkungan pandemik COVID-19 ini. Dipastikan anda terus bersama kami pada hari ini, pelbagai pengisian menarik dan topik menarik untuk hari. Tapi sebelum itu, apa kata kita bersama-sama dengan sahabat saya pada hari ini, Fatin Hamimah. Silakan Fatin. Okey, Farin. Saya harap sedikit kelegaan buat suami isteri yang mana pengumuman semalam dapat disatukan balik keluarga mereka. Baik, ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan kepada para ibu di luar sana berkenaan Lactogrow. Nombor 10, jom gerakkan otot si manja. Aktiviti fizikal penting untuk proses pembesaran si manja. Nestle Lactogrow yang memupuk Grow Happy akan berkongsi tips meningkatkan tahap kegembiraan anda sekeluarga. Tips inspirasi Grow Happy nombor 10 adalah jom gerakkan otot si manja. Untuk meningkatkan tahap kecergasan si manja, papa dan mama boleh ajak mereka bersenam bersama dan aktiviti ini dapat mengelakkan mereka terlalu asyik bermain gadget dan sekaligus dapat meluangkan masa bersama keluarga. Berikan si manja Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa agar dia boleh fokus untuk belajar dan grow happy. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan Lactogrow, harap memberi manfaat kepada para ibu di luar sana. Baik penonton, kita nak teruskan berkongsi mengenai perkara-perkara yang menarik dan pastinya untuk hari ini ada satu lagi pilihan produser kami berkenaan dengan viral pilihan. Kalau boleh kita saksikan VT-nya. Okey, betul Fatin. Saya nak mengulas sedikit berkenaan ini. Betul, kalau kita lihat ini adalah antara perkara menarik yang ingin kita kongsikan pada hari ini mengenai bagaimana sesuatu yang positif harus terus disebarkan. Kalau macam apa yang kita saksikan, memberikan hadiah untuk abah dan sebagainya, pasti kita ingin menceriakan mereka. Apatah lagi cabaran pandemik COVID-19, pastinya kesemua pihak akan merasa kesannya. Tapi tidak salah kiranya kita menceriakan hati orang tua kita. Yang ini hadiah untuk abah. Mungkin abah kita jarang-jarang menerima hadiah Fatin, tapi tiba-tiba bila dapat macam terpegun. Boleh nampak dekat wajah bapa itu yang sebenarnya terharu sebenarnya pemberian anaknya dalam keadaan PKP ni jauh, tak pernah jumpa dan sebagainya, Farin. Itu salah satu yang menarik yang ingin kami kongsikan. Ada lagi yang sebenarnya nak dikongsikan berkenaan dengan viral pilihan ni? Mengenai sesuatu di mana kalau kita jadi anak-anak ni, kadang-kadang antara perkara yang kita boleh hargai mak ayah kita, walaupun mak ayah kita mungkin bekerja, menyewang mereka sendiri, tapi selalu kita digalakkan untuk menghulurkan walau sedikit pun kepada mak ayah kita sebenarnya. Rezeki anak, rezeki mak ayah juga. Itu yang viral baru-baru ini. Saya sempat juga melihat, kalau saya melihat VT tu, saya rasa macam ya Allah terharunya, walaupun amountnya tak adalah banyak, tetapi pemberian dan keikhlasan ingatan itu. Okey, jadi ini kita nak kongsikan mengenai sahabat saya juga ni. Jom kita saksikan. Okey. Baik.
Tidak mengapa, mungkin nanti kita akan kongsikan kalau kita berkesempatan. Tetapi sebelum itu, okey, apa kata kita tumpukan perhatian kita kepada topik kita pada hari ini. Topik kita hari ini ialah, silakan. Kemiskinan haid. Yang mana kalau kita tahu haid ataupun kemiskinan haid ni jarang-jarang yang kita katakan kepada kalangan orang kata rakyat Masyarakat. Malaysia, masyarakat kita, yang mana mungkin kemiskinan haid ni bukan saja tertumpu kepada ketidakupayaan untuk membeli orang kata Tuala wanita. Tapi kemiskinan dari aspek lain juga, Farin. Betul. Dan kalau melihat daripada apa yang kita ingin bincangkan pada hari ini, bukan setakat itu. Impaknya lebih dari itu. Ia memerlukan perhatian masyarakat, termasuk kaum lelaki, di mana kita juga ahli masyarakat, kita juga anak kepada seorang ibu, suami kepada seorang isteri, mungkin adik-beradik kepada seorang kakak ataupun adik. Bukan apa, untuk seorang lelaki, kenapa mereka perlu faham, kerana ini juga akan meningkatkan rasa hormat mereka, rasa empati mereka kepada wanita dan juga kepada mereka ataupun masyarakat di luar sana yang selama ini tidak pernah mengetahui tentang isu kemiskinan haid ini. Betul. Saya rasa mulai hari ini, lepas kita kongsikan ini, stigma masyarakat terhadap kalau orang kata haid saja boleh tertumpu kepada wanita, kakak, mak. Kaum lelaki pun kena ambil tahu juga macam Farin cakap tadi. Dan apa pun kita nak sentuh juga berkenaan dengan bagaimana cara-cara untuk penjagaan, pengurusan dan sebagainya, itu saya rasa penting, Farin. Kemiskinan dari segi mungkin ilmu, keprihatinan, pemahaman. Baik, kepada anda semua sekiranya ada sebarang soalan atau pendapat, jangan lupa anda boleh tujukan komen anda ataupun soalan anda di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami, WHI TV3. Kami nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kita kembali dalam Wanita Hari Ini, satu topik yang cukup menarik. Kita dah berbual sedikit agak panjang lebar juga sebelum kita berehat sebentar saja tadi, dan kita akan teruskan lagi, dan kita tak nak mengambil masa terlalu lama kerana kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita sebentar saja. Tapi sebelum itu, Fatin, kita saksikan terlebih dahulu laporan mengenai kemiskinan haid ini. Jom. Malu, takut dan rasa terbeban ketika datang haid menjadikan sebilangan wanita memandang mudah isu ini tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Isu ini seringkali dianggap mudah kerana persepsi masyarakat yang menganggap bahawa ianya satu perkara yang memalukan untuk dibincang. Rata-rata di antara golongan yang sering menghadapi isu kemiskinan haid adalah gelandangan wanita, penduduk di kawasan pedalaman, ibu tunggal serta keluarga miskin bandar. Selain tidak mampu, isu kemiskinan haid juga terjadi kerana sesetengah wanita tidak mempunyai akses produk kebersihan yang selamat dan bersih serta tidak mempunyai ilmu dalam penjagaan diri yang betul. Seperti satu kes yang tular dahulu di mana seorang ibu sanggup bertindak membunuh 2 orang anaknya kerana kecewa dengan suami yang enggan dan tidak mahu memberi wang untuk membeli tuala wanita. Selain itu, ada juga yang sanggup untuk membunuh diri dan mengambil jalan pintas dengan mengandung sebagai salah satu cara untuk tidak datang bulan. Kurangnya kesedaran dalam menangani isu ini ternyata mampu mendorong sesetengah golongan yang tidak mampu untuk mengambil tindakan sebegini. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat kita tentang pengetahuan kemiskinan haid? Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam memberi pendidikan awal kepada remaja yang baru kedatangan haid? Itu antara rangkuman mengenai topik kita hari ini, malu, takut berkenaan dengan datangnya haid tu, dan juga tahap pendedahan yang mana agaknya dalam kalangan masyarakat kita ni tahu berkenaan dengan kemiskinan haid ni. Selalunya apabila kita berbicara mengenai kemiskinan, orang kata tak cukup makan, tak cukup pakai. Memang pelbagai bantuan diberikan, tapi inilah satu aspek atau satu isu yang saya kira ramai di antara kita terlepas pandang mengenai isu kemiskinan haid. Jadi bersama dengan kita di talian pada hari ini adalah seorang ahli akademik yang mengkaji isu ini, iaitu pakar sosiologi Universiti Islam Antarabangsa Dr. Sharifah Fatimah Al-Zahrah Al-Atas, dan juga bersama-sama dengan kita seorang ketua projek sedulur tim iaitu badan NGO yang prihatin juga tentang isu ini. Terima kasih bersama dengan kami tetamu-tetamu kita. Doktor dan juga Nabihah.
Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Baik, dengan clear. Baik, kita nak mulakan dengan Dr. Sharifah dahulu berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita tahu kemiskinan haid, tapi isu ini mungkin sesuatu yang baru di dalam Malaysia. Tapi bagaimana agaknya sejauh mana rakyat kita tahu berkenaan dengan kemiskinan haid ini, Doktor? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bila kita cakap kemiskinan haid ni, kadang-kadang bunyi dia agak janggal sedikit. Sebab dia translation daripada bahasa Inggeris iaitu period poverty. Betul tadi kita cakap, bila kita cakap pasal period poverty di kawasan Malaysia ni macam baru. Seolah-olah isu yang barulah. Tapi sebenarnya isu kemiskinan haid ni adalah ongoing. Tapi mungkin kita tak beri perhatian yang secukupnya. Contohnya bila kita... Apa dia? Sorry. Saya teruskan Doktor. Okay. Bila kita cakap pasal kemiskinan haid ni, selalu kita banyak bincangkan isu produk. Betul tak? Contohnya tak ada produk haid ataupun lebih popular tuala wanita lah, contoh produk haid. Tapi sebenarnya bila kita cakap tentang kemiskinan haid ni ataupun kekangan produk haid itu satu sahaja daripada period poverty. Kekangan produk haid akibat kemiskinan. So tak ada tuala wanita untuk jalankan aktiviti harian ataupun tak ada yang secukupnya. So dekat situlah ada kurang fahaman sedikit. Boleh tak saya explain lagi ataupun bagi definasi lebih menyeluruh tentang jenis-jenis kemiskinan haid? Silakan. Itulah sebenarnya soalan saya yang seterusnya untuk doktor terus terangkan. Silakan. Okey, bila kita cakap pasal kemiskinan haid ataupun period poverty, kekangan produk haid akibat kemiskinan ini satu sahaja. Maksudnya tak ada produk haid. Dia mungkin ada produk haid, dia mungkin pakai kain potong ataupun dia mungkin pilih untuk pakai tisu ataupun kertas ataupun lebih ekstrim dia memang tak ada produk, dia gunakan sabut kelapa dan sebagainya. Itu satu sahaja. Maksudnya tak ada produk yang cukup yang boleh absorb flow ataupun boleh manage darah haid dengan baik. Okay? Yang kedua ialah kekurangan kefahaman ataupun kekurangan ilmu tentang haid. So kiranya lebih kepada pendidikan. Yang ketiga, tidak ada akses kepada fasiliti pembersihan ataupun pengurusan haid. Air yang bersih, sabun tangan, tempat pembuangan produk mungkin kalau pakai produk pakai buang, tempat pembuangan yang betul untuk produk tuala wanita. Sebab bila kita cakap pasal produk haid ni dia ada beberapa jenis produk, bukan tuala wanita sahaja. So tuala wanita kita ada yang pakai buang, ada yang cloth pad sekarang ni, kita ada tampon dan kita ada menstrual cup contohnya. So ada tempat nak buang dan ada tempat untuk bersihkan diri dan ada tempat untuk basuh tangan dengan keadaan yang bersih juga satu keperluan untuk pengurusan haid dan tu yang ketiga. Dan keempat adalah privacy. Okay? Kebolehan untuk menukar ataupun menguruskan haid dalam keadaan yang selamat dan tak diganggu. So ni adalah 4 area lah. Kalau kita tengok 4 isu ni, kita boleh nampaklah dekat mana mungkin ada kekurangan. Kebanyakan wanita ataupun anak perempuan yang ada isu kemiskinan haid ataupun period poverty ni, mereka mungkin tak tahu pun, oh this is my problem ataupun inilah masalah yang saya lalui. Tapi dia tak boleh nak bagi satu nama. Saya ada masalah ni. This is my right ataupun ni adalah hak saya, basic right untuk makan contohnya. Ni adalah hak saya terdapatkan. Pengurusan haid pun disebabkan stigma masyarakat, wanita ataupun anak muda tak rasa dia boleh bercakap tentang keperluan. Okey. So dekat situ logik kita tertutup sikit. Baik, Dr. Sharifah, maka jelaslah sebenarnya terma ataupun definisi kemiskinan haid ni bukanlah semata-mata kemampuan untuk membeli tuala wanita sahaja. Okey, baik. Kita beralih pula kepada Cik Hajar Nabihah Muhammad Nasir, Ketua Projek Sedulur Tim kita yang banyak memberi bantuan-bantuan kepada mereka golongan yang miskin ini. Tetapi cukup menarik perhatian kita apabila antara bantuan-bantuan yang diberikan juga termasuklah tuala wanita. Jadi, Nabihah boleh ceritakan tentang pengalaman Nabihah sendiri melihat situasi kemiskinan haid ini? Okey. Saya rasa period poverty ataupun kemiskinan haid ni dia dah lama dan macam doktor cakap tadi dia ongoing. So basically cuma kita tak didedahkan dengan terms ini. Sebab saya dah masuk ke kampung orang asli dalam 4 ke 5 tahun
Dan saya rasa benda ni daripada mulanya saya masuk ke kampung orang asli memang diorang tak tahu penggunaan soalan wanita, dan bila kita tanya kalau di kampung orang asli kita tak panggil cuti haid ataupun period, diorang panggil pantang. Jadi bila kita tanya diorang macam malu-malu, diorang tak nak cakap, dan kita tanya okey kalau waktu pantang pakai apa? So Amik akan cakap macam Amik akan pakai, Amik tu ibu ya. Okey, Amik akan pakai kain batik. Which is kita tahu kalau kain batik ni dia mungkin menyebabkan kebocoran, dan macam mana pula cara membasuhnya. Jadi kita akan ada slot-slot iaitu kelas bersama ibu-ibu, dan akan ada juga kita ajar. Okey, ini ialah soalan wanita dan perlu dipakai sebegini. Jadi kita tunjuk cara pakai dan kita ajar kat dia cara basuh, cara buang, even kiraan period seseorang juga kita ajar supaya mereka tahu as a Muslim, sebab diorang punya knowledge tak terdedah juga. So sebagai Muslim apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat sepanjang tempoh haid. Jadi yang sekarang kami pernah bagi ialah pada kampung orang asli dan stateless dan undocumented di Sabah, di mana kalau di stateless dan undocumented Sabah cara buang pula bermasalah. Diorang kebanyakannya suka hanya campak sahaja dari rumah dan tidak basuh dengan ataupun tidak buang di tempat yang elok. Kalau macam pengalaman kita kalau berada di sekolah asrama, kita ada sanitary pad ataupun tempat pembuangan soalan wanita yang khas. Jadi tidak bercampur. Jadi benda itu pun kita ajar kepada mereka. Okey, jelas apa yang dikongsikan Nabiha berkenaan dengan pengurusan dan juga penjagaan. Kita nak tanya doktor semula berkenaan dengan orang kata stigma masyarakat yang malu dan juga dikatakan agak sensitif, kurang sopan berkenaan kalau kita datang bulan ni. Tapi kenapa ada lagi orang kata situasi ni dalam masyarakat kita? Padahal ini sebenarnya seperti biasa wanita dan datang bulan tu sebenarnya sinonim. Komen doktor? Dibincangkan secara terbuka. Okey, sebenarnya memang kebanyakan wanita ataupun boleh kata majoriti wanita akan lalui haid, dan kita separuh daripada populasi negara ataupun dunia, tapi untuk cakap benda tu tak ada stigma memang tak betul. Contohnya kalau dalam keluarga kita pun kan ada orang yang tengah haid. Contohnya I tengah haid sekarang ni, I tak akan cakap saya tengah haid macam tu, sebab akan ada stigma. Mesti ada orang macam shh macam tu kan, ataupun ada guna terminologi yang lain. So stigma haid ni dia punya impact dia sangat besar walaupun kita tak perasan. Contohnya macam tadi cakap kepentingan untuk orang lelaki tahu tentang haid dengan cara yang sihat. Maksudnya bukan malu-malukan ataupun bukan digunakan untuk ejek. Daripada kajian saya nampak anak muda contohnya di sekolah remaja bila ada kebocoran, rakan-rakan lelaki bukan macam nak membantu tapi diejek-ejekkan. Benda-benda macam tu. Tapi kita bahagikan mereka bila kita ajar tentang haid. So, budak-budak lelaki ataupun anak-anak lelaki tidak tahu tentang haid daripada perspektif yang sihat. So, bila dah jadi orang dewasa pun tidak tahu dengan keadaan yang sihat. So, dirasakan ada satu tabu di situ. Tak boleh bercakap, tak boleh bincangkan ni hal wanita. Macam kita juga hari ni, wanita hari ini bincang kemiskinan haid kan. Contohnya kita tak keluar dekat siaran yang lebih terbuka. Contohnya to start kita bincang dulu dalam kawasan ataupun dalam space yang selamat untuk wanita. Sebab kepentingan untuk orang lelaki tahu adalah kebanyakan orang lelaki adalah ada dalam bidang kuasa yang mana dia boleh membuat decision keputusan untuk wanita. Dia boleh buat keputusan untuk wanita, tapi dia tak, kalau dia pun tak nak bercakap ataupun dia pun memalukan ataupun rasa macam ni malu sangat ni tak boleh cakap. Macam mana contohnya orang yang perlukan nak bincang dengan dia. Contohnya kalau dia ketua kawasan ataupun dia ketua satu community, contoh orang-orang dia perlukan bantuan, tapi kalau dia pun malu, susah untuk orang bercakap tentang isu tu. Betul, jadi doktor. stigma memang ada. Tu satulah contohnya orang lelaki, mak ni center lah kiranya. Kebanyakan anak wanita ataupun anak perempuan akan belajar tentang haid daripada mak. Tapi kalau mak pun malu ataupun mak tak ada information yang betul, tak ada ilmu yang betul, akan sampaikan benda yang salah kepada anak.
Cikgu pun sama. Contohnya kita tahu dalam silibus negara kita sebenarnya agak maju. Saya nak share sedikit. Sebenarnya Malaysia antara negara yang pertama untuk gugurkan teks pink teks kepada tuala wanita. Okey, Pada sebab tahun tu 2018. sebab itulah doktor daripada peringkat awal saya kata tadi lelaki juga perlu tahu untuk menghormati, untuk menangani, untuk mengurus dan juga memahami konteks ini dari sudut ilmiahnya, dari sudut pengurusannya, membantu orang kata masyarakat ataupun wanita di Malaysia ni. Okey, baik, apa kata kita dah dengarkan pendapat daripada tetamu-tetamu kita. Pastinya penonton-penonton kita di luar sana mempunyai pendapat mereka masing-masing. Kita dengarkan. Jom saksikan. Bagi saya untuk share ini kepada ahli keluarga dan rakan, especially kaum wanita, supaya saya tahu kitaran haid saya mungkin berbeza daripada yang lain. Sangat terbuka sebab selalu cerita dengan ibu, dengan kakak, dengan kawan, dengan kawan-kawan sebab diorang pun perempuan, diorang pun akan faham situasi tu yang kita cerita tu. Kalau kita cerita dengan ayah, dengan abang, diorang tak akan faham. Bagi saya tak malu untuk bercerita mengenai kitaran haid saya kepada ahli keluarga. Mereka juga perlu tahu kesihatan saya kiranya ada masalah kepada diri saya sebab kitaran haid ini adalah sesuatu yang penting untuk wanita. Bagi saya, soal haid ini bukanlah sesuatu perkara yang memalukan apabila hendak dibincangkan. Semua orang patut tahu tentang hal ini, terutamanya remaja. Apabila mereka nak datang haid, mestilah mereka memerlukan sokongan dan didikan yang betul daripada orang dewasa. Sekurang-kurangnya kita kena tukar satu hari 3 atau 4 kali. Lagi banyak dia keluar, lagi banyak kita kena tukar. Bukannya tunggu dah penuh, baru nak tukar. Apa yang saya tahu, pengendalian tuala wanita ni pun sangat penting sebab ia berkait rapat dengan kesihatan diri dan juga kebersihan. Pastikan tuala wanita tersebut diganti selepas 3 jam penggunaan. Kita haruslah mencuci dengan bersih, gunakan sabun. Dan selepas tu kita perlu balut menggunakan plastik bag ataupun menggunakan kertas. Kita kena pastikan walaupun sesibuk mana, sehari kena tukar 2 kali, iaitu pagi dan juga malam, supaya tak ada kuman ataupun kekotoran yang melekat dekat badan lah. Kena pilih pad yang betul. Baik, rata-rata wanita sememangnya bersetuju perkara ini harus dibincangkan secara terbuka dan bukan menjadi satu perkara yang tabu sebenarnya. Okey, baik, untuk itu juga kita akan membuat satu panggilan telefon kepada seorang ibu, seorang wanita yang mempunyai pengalaman beliau tersendiri melalui situasi isu ini, iaitu Puan Sabrina Ahmad. Puan Sabrina dah bersedia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Sabrina, okey, berkenaan dengan topik kita hari ini, kemiskinan haid. Mungkin Puan Sabrina sendiri ada pengalaman sendiri berdepan dengan situasi kemiskinan haid dalam persekitaran yang mungkin tertentu. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Okey, saya memang punya pengalaman kemiskinan haid ni, di mana pada waktu itu saya berumur 14 tahun. Saya mempunyai 8 orang adik-beradik, 6 orang perempuan, 2 orang lelaki. Ayah saya hanya bekerja seorang. Mak saya di rumah dan kita orang tak mampu pun nak beli pad tu. Satu pad tu macam kongsi ramai-ramai. Kebetulan kalau masa saya period, adik saya pun period, so kita orang terpaksa mengalah dengan mengambil inisiatif pakai tuala good morning tu atau kain batik untuk menjadikan alas. Oh, okey. Apa kain batik dijadikan, macam mana penjagaannya? Kalau kita tahu kena basuh hari-hari, mungkin Puan Sabrina boleh kongsikan. Kalau saya akan pastikan saya buat lebih pair untuk saya pakai. Kalau lepas tu saya ganti. Basuh lah. Dan berikutnya macam itulah. Okey, bermakna 6 orang adik-beradik perempuan, kemampuannya sangat terhad. Jadi itulah realitinya sebenarnya. Kalau orang kata kemiskinan haid ni sampai kalau katalah mampu beli satu pack saja, itu yang dikongsi beramai-ramai. Betul tak, Puan? Memang sangat susah sebab kalau ikutkan keperluan, mana nak. Kalau takkan saya nak minta dekat mak ayah saya untuk beli tuala wanita. Mesti kita orang akan pentingkan makanan. So itu adalah faktor kedua. Buatlah apa yang boleh. Okey, Puan Sabrina, pernah tak mengalami situasi yang takut atau malu nak pergi sekolah sebab kena pakai kain batik dan sebagainya? Malu dan tak pergi sekolah? Pernah. Saya pernah sampai ada, bila saya period, saya malu nak datang sekolah sebab saya takut dia bocor kan. Kalau pakai benda tu, saya pernah tak datang sekolah kerana period.
Okey, kalau soalan saya ni tak sensitif lah. Bagaimana pula dengan ibu bapa puan sendiri? Apa tindakan mereka? Apa pendapat mereka tentang situasi ni? Ataupun mereka kata inilah situasi yang kita terpaksa lalui? Waktu tu saya memang tak ada langsung pendedahan tentang period, tentang datang bulan ni. Saya datang bulan, macam mak saya pun tak pernah bagi tahu saya pun apa itu datang haid. Pendedahan. Saya sendiri tahu je. Oh, okey. Puan Sabrina, ada anak? Ya, macam mana ada 2 orang. iktibar selepas Puan Sabrina melalui situasi itu, mungkin ada nasihat kepada anak Puan Sabrina? Sebab dulu saya tak ada pendedahan tentang itu. Sekarang ni saya dah ada anak. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan pastikan anak saya tidak terjadi seperti saya. Saya akan ajar dia orang pasal kebersihan, tentang penukaran pad sentiasa, semualah. Macam baik saya tak pernah kan. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih pada Puan Sabrina. Sekurang-kurangnya hari ini kita dah mendapat daripada buah mulut sendiri Tuan empunya badan yang melalui situasi seperti ini. Terima kasih sekali lagi Puan Sabrina. Assalamualaikum. Okey, Fatin, baik. Mungkin kita boleh tanyakan juga kepada Cik Nabihah sendirilah. Adakah situasi yang kita dengarkan sebentar saja tadi juga apa yang anda lalui, anda alami ketika misi-misi bantuan yang anda lakukan? Okey, maksudnya anak ramai kan, jadi tak cukup untuk beli tuala wanita. Jadi yang ni memang ada, which is macam kita masuk, even dia orang tak tahu pun apa itu tuala wanita. This is the worst case lah. Maksudnya bila kita tunjuk kat mereka macam baru tahu, oh ini tuala wanita rupanya, ini caranya rupanya. Sebab mereka sama ada memang tak mampu, sebab macam tadi Puan Sabrina cakap, dia memang mendahulukan makanan. Betul lah, sebab macam mana kita nak meneruskan hidup kan. Jadi bagi mereka benda ni tak penting, maksudnya bukanlah isu yang utama. Jadi menggunakan kain batik dan sebagainya, macam kita tahu kain batik boleh menyebabkan kebocoran yang sangat senang sebab ia terlalu nipis kan. Jadi itu juga yang dihadapi, dan ada juga yang kami jumpa mereka terpaksa membasuh tuala wanita kemudian memakai semula tuala wanita tersebut. Sebabnya kebanyakan mereka ni hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan, which is pada NGO tidaklah masuk like every month dan sebagainya. Jadi kita perlu rotate target group kita, betul. Jadi datang bulan ni setiap bulan. Jadi mereka perlukan stok tuala wanita setiap bulan. Ada wanita yang 9 hari, 12 hari dan paling lama 15 hari. Jadi mereka perlu, kalau sehari, kalau bukan 3 ke 4 kali, kalau diharapkan dengan 15 hari dah berapa banyak kan. Jadi disebabkan mereka terpaksa menggunakan sehingga mereka terpaksa menggunakan tuala wanita yang dibasuh dan pakai semula. Jadi itulah the worst case. Jadi macam doktor cakap tadi, sebenarnya Malaysia dah mengurangkan harga untuk tuala wanita kerana dia di bawah beauty and healthcare. Jadi tapi bagi kita orang biasa okeylah, maksudnya harga tu okey je untuk kita beli every month. Tapi bagaimana mereka yang susah dan hanya mengharapkan cabaran bagi mereka, NGO sahaja yang jadi memang kita hadapilah benda tu. Even pampers bayi pun mereka buat juga begitu. Bukan tuala wanita. Okey. Baik, Nabihah. Sebenarnya isu dia bukan setakat itu, tapi mungkin juga risiko penyakit sebenarnya. Betul. Batin. Kebersihan juga turut dititik beratkan. Saya nak tanya kepada doktor berkenaan dengan merujuk kepada perkongsian Puan Sabrina sebentar tadi. Berapa tahun lalu, 14 tahun masa tu usia Puan Sabrina. Tapi pada tahun 2021 ni masih ada ke situasi yang macam kemiskinan haid ni, doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan. Memang ada. Sama juga macam Cik Nabihah tadi cakapkan, memang ada. Dan banyak golongan yang berbeza lalui kemiskinan haid yang berbeza. Dan cara penyelesaian untuk kumpulan yang lain-lain adalah berbeza juga. Contohnya untuk wanita di pendalaman, mungkin cloth pad lagi efektif sebab contohnya NGO tak dapat masuk setiap bulan, tapi haid tetap datang setiap bulan. So jadi kalau mereka ada tuala wanita yang boleh diguna pakai, yang boleh absorb ataupun menyerap darah haid dengan baik, mereka boleh basuh dan pakai balik dengan keadaan yang bersih. Tapi contohnya kalau kita tengok gelandangan ataupun B40 urban,
di bandar yang duduk di kawasan PPR, mungkin stigma masyarakat tu sangat besar. Jadi untuk basuh cloth pad tu yang berbentuk tuala wanita tu dan untuk sidai di luar rumah sangat malu, sangat tabu. Jadi mungkin untuk kumpulan ni solution ataupun penyelesaian untuk beri tuala wanita yang boleh dibasuh ni bukanlah solution yang baik ataupun penyelesaian yang baik. Mungkin lebih baik untuk bagikan tuala wanita pakai buang. So dia keadaan tu memang ada. Lagi-lagi sekarang ni dengan COVID dan ramai yang kehilangan kerja dan sumber pendapatan, memang kita akan nampak dalam kajian saya sendiri ataupun NGO, rakan-rakan NGO memang ada situasi itu berlaku. Betul. Ramai lagi yang meminta bantuan pada segi sebelumnya kita tak nampak pun. Tak ramai yang akan minta memang spesifik kepada tuala wanita. Baik doktor, kita ingin berehat tapi saya ingin berkongsi juga sedikit rujukan daripada kami di mana ada golongan yang lebih sanggup untuk mengandung tanpa merancang keluarga hanya semata-mata untuk menangani isu kemiskinan haid. Adakah itu langkah yang bijak? Kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Baik, apa yang saya kongsikan ini adalah rujukan dan fakta kajian dan ini adalah realitinya. Di mana ada sesetengah pihak atau wanita lebih memilih untuk mengandung daripada melalui isu kemiskinan haid, untuk melalui orang kata kerenyahan, kesukaran melalui proses datang bulan itu. Baik, Dr. Sharifah, mungkin doktor boleh komen tentang kajian ataupun rujukan kami ini. Baik, saya sendiri tak ada data tu tapi memang ada dan kita tahu daripada rakan-rakan NGO memang ada yang pilih untuk mengandung. Saya rasa untuk kita address isu ni kita perlu pendidikan haid yang sangat penting lah. Maksudnya kita perlu ajarkan tak semestinya kalau mengandung akan memberi penyelesaian sebab bila kita ada anak tu ada tanggungjawab yang lebih besar. Tapi jangan pula kita daripada daripada masyarakat memberi stigma pula kepada mereka. Jadi baik kita bantu dan memberi pendidikan yang baik untuk anak muda dan juga ibu dan memberi kemudahan untuk mereka yang betul-betul memerlukan pengurusan hak yang betul. Okey, bercakap mengenai apa orang kata pengurusan hak yang betul ini, saya suka nak tanya Nabihah sendiri. Kita perlu dedahkan kepada anak-anak kita, generasi muda, bukan sahaja macam mana nak menguruskan haid dan sebagainya, tapi pendedahan kepada mereka untuk menjaga diri ketika haid. Kerana kita tahu banyak risiko yang akan datang kalau kita tak jaga betul-betul. Kalau yang datang haid tu dah boleh mengandung dan sebagainya. Mungkin Puan Nabihah boleh kongsikan sikit. Okey, maksudnya pendidikan haid ni maksudnya kalau dari rumah kita ada parents macam saya, ibu saya. Jadi pendedahan ni bermula dengan mungkin ibu boleh bercakap dengan anak-anak, sama anak perempuan. Okey, anak perempuan ni memang setiap bulan bila tiba masanya kita akan datang bulan lah ataupun datang haid. Jadi macam mana kitarannya, sebulan berapa kali, berapa lama dan sebagainya. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, kita jaga, okey, kalau haid ini dia macam mana? Mungkin keluar darah yang bagaimana. Jadi benda tu penting, maksudnya itu yang utama. Yang kedua dari isu keselamatan. Macam tadi doktor ada cakap, kalau perempuan di sekolah ada isu kebocoran kan. Jadi lelaki ni buat main. Sedangkan kita patutnya bantu mereka. Bantu rakan kita yang ada masalah. Jadi benda ni sebenarnya perempuan ada datang bulan, perkara itu biasa. Jadi jangan downkan mereka, jangan ejek mereka kerana ada perempuan yang rasa isu ni tak selamat bila dimainkan. Jadi bagaimana? Okey, kira peranan daripada pihak sekolah dan juga ibu bapa. Okey. Dengan saya juga cikgu. Baik. Okey, baik Nabihah, mungkin talian kita agak sedikit. Okey, mungkin sedikit permasalahan. Saya nak ajukan soalan kepada doktor. Doktor, peranan ibu bapa ni doktor, selalu kalau kita kata masih lagi ramai yang malu. Malah ada kisah-kisah anak-anak ni sebenarnya dimomok-momokkan, kata tak jaga dengan baik, jin lah apa dan sebagainya. Sebab maknanya satu pendidikan yang tepat, ilmu yang betul dari sudut perubatan, dari sudut kebersihan harus diberikan kepada mereka, tetapi bukan secara metafora atau contoh-contoh lain sebenarnya doktor. Silakan. Betul. Antara yang paling popular lah kena basuh pad. Kalau tak basuh pad,
nanti ada jin ke, syaitan gayut ke, jilat ke apa ni lah. Semua ni karut ya. Jangan ajar macam tu. Maksudnya kita uruskan haid dengan cara yang bersih. Contohnya kalau nak tahu info boleh lihat kepada website Mufti. Contohnya ada yang cakap tak perlu basuh asalkan kita wrap elok-elok dan buang dengan cara yang bersih. Cara pembuangan. Sebab daripada kajian saya dapati bila pembasuhan yang tak betul ni kita ada isu clogging pula. Dia basuh dan terkeluar isi semua termasuk dalam pipe dan pipe pula tersumbat. Jadi dia kat situ mendatangkan masalah yang lain. Jadi kita wrap elok-elok dan kita buang dengan baik. Tak perlu basuh kalau tak boleh. Sebab ada juga yang pilih untuk tak tukar tuala wanita bila di luar ataupun bila di sekolah sebab tak boleh basuh pad ataupun tak boleh basuh tuala wanita. Okey, maksudnya penjagaan untuk kita buang tu lebih penting daripada membasuh. Baik, okey, seringkasnya di penghujung perbincangan kita, Nabiah, kata-kata akhir dan pesanan daripada anda kepada masyarakat mengenai isu ini? Macam banyak kali ditekankan oleh saya dan doktor sebelum ini, pendidikan tentang datang bulan ini sangat penting. Jadi bermula dari rumah kerana kita paling hampir dengan ibu dan bapa ataupun adik-beradik kita, kakak dan adik. Seterusnya di sekolah, macam sekolah ada PJK dan PJK itu diasingkan lelaki dan wanita. Dan bagi saya, cikgu tidak perlu malu untuk menceritakan tentang ini kepada anak murid perempuan terutamanya. Dan seterusnya masyarakat sendiri. Jadi kalau posting-posting di media sosial saya rasa tiada masalah jika benda ni bermanfaat yang mendedahkan tentang pendidikan haid. Itu saja dari saya. Okey, dan di hujung perbincangan untuk doktor sendiri mungkin boleh perjelaskan kepada penonton wanita hari ini tentang pendidikan haid ni sendiri kepada anak-anak khususnya. Silakan doktor. Saya nak tambah jugalah, dia bukan isu haid tu sahaja. Bila kita cakap pasal pendidikan haid ni, kita tengok isu reproduktif. Saya nampak tadi Farin pun ada sebutkan dia berkenaan boleh mengandung dan sebagainya. So kita perlu bincangkan isu reproduktif dengan dalam keadaan yang sihat dan dengan information ataupun ilmu yang betul dan tepat. Kalau tak ada, dia akan ada impak-impak yang lain dalam masyarakat kita. So kebersihan, boleh mengandung, contohnya anak muda yang mungkin mengandung luar nikah dan sebagainya, kita perlu beri pendidikan yang betul. Jangan kita malu nak mendidik ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang betul untuk menjaga kesihatan reproduktif untuk wanita dan anak-anak perempuan. Baik doktor, mungkin beri pesanan anda betapa pentingnya isu ini untuk dibincangkan secara terbuka bersama dengan kesemua ahli masyarakat, ahli keluarga, bukan sahaja wanita tetapi juga lelaki. Silakan. Saya rasa kita boleh buat perubahan ni secara berperingkat dan antara orang-orang yang penting adalah orang yang ada authority untuk bercakap dan ada authority untuk membuat perubahan. Jadi sebagai ketua keluarga ataupun sebagai ketua dalam company contohnya, semua orang perlu tahu. Jadi dia bermula daripada pengetahuan. Contoh lelaki di luar sana mungkin tak tahu banyak. Ambil inisiatif untuk belajar tentang pengurusan haid dan sistem reproduktif dan sebagainya. Jadi bapa pun boleh sama ajar anak lelaki, sama ajar anak perempuan, ambil role yang lebih aktif. Jadi untuk semua, bukan sahaja ibu bapa tapi semua cikgu, ustazah dan sebagainya. Peranan orang sekeliling itu memainkan peranan Farid. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sharifah Fatimah dan juga Cik Hajar Nabiha kerana bersama-sama dengan kita di Wanita hari ini memperjelaskan, memperincikan tentang kemiskinan haid ini. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Okey, jadi jelas kita dah tengok secara keseluruhannya yang mana isu kebersihan dan pendedahan daripada ibu bapa, peranan di pihak sekolah juga turut penting, Farid. Betul, dan selepas ini saya kira sebenarnya tak kira semua golongan, baik lelaki terutamanya, perkara ini bukanlah isu nak dimain-mainkan, digurau maupun disakat-sakatkan. Malah dari segi sudut kemiskinan haid, bantuan ini pernah saya dengar apabila ada pihak-pihak apabila dalam tempoh pandemik COVID-19, banjir dan sebagainya, minta pakaian dalam wanita dan juga malah ada tuala wanita
wanita, tapi mereka diperlekehkan, mereka digelak-gelakkan. Kerana saya kira mereka tak faham isu ini sebenarnya. Dan hari ini kita dah ketengahkan isu ini, harap membuka minda dan juga pemahaman penonton berkenaan dengan kemiskinan haid ini. Okey, baik. Kita ingin teruskan dengan sesuatu juga yang menarik ingin dikongsikan. Kalau saya tengok Fatin ni pakai baju macam ni, mesti anda peminat filem ataupun drama romantik komedi, betul Betul. Okey. Jadi ini satu yang dikongsikan untuk anda. Di mana Jana Nick kembali dengan drama terbaru beliau, iaitu Melastik ke Hatimu, turut dibintangi Andi Bernadi. Sumpah lawak guys. Jadi korang boleh tonton drama ni setiap Rabu hingga Sabtu secara percuma dan eksklusif hanya di aplikasi iQIYI. Atau anda boleh terus ke www.iq.com. Dan bukan drama ini saja Fahrin, drama Akasia Rahimah Tanpa Rahim pun ada, anime K-drama dan C-drama pun ada. Jadi ingat drama, ingat iQIYI. Cara sebut dia macam mana lagi? iQIYI. Jadi saksikannya secara di atas talian. Memang menarik. Baik. Kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Saya terus ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, Fatin. Sebenarnya malam tadi saya dah saksikan satu drama epik yang disiarkan di TV3, dibawakan khas oleh Samsung. Drama tu mengenai apa, Fatin? Mengisahkan sebuah keluarga dengan matlamat masing-masing untuk menjadikan kehidupan harian mereka lebih epik. Dengan barisan pelakon yang juga epik, Ali Mazli, Norma Hakim, Nabila Razali dan Ismail Izani, serta Sarah, Syafiq dan Adli daripada lagu Cinta Kita Dua. Kalau ada yang terlepas, jangan Farin, risau, anda boleh tengok di YouTube TV3 Malaysia, dan nak tahu tentang promosi yang epik, saksikan VT ini. Jom. Yang inilah favourite tudung Bella. Cantik kan? Hai, Assalamualaikum. Terima kasihlah sebab sudi tonton Keluarga Epik sebentar tadi. Ni saya nak beritahu sikit ni. Siri Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G dan Galaxy S21 Ultra 5G akan dilancarkan di pasaran pada 29 Januari ni, di mana anda boleh beli mana-mana telefon siri Samsung Galaxy S21 dan dapatkan aksesori Samsung secara percuma sehingga RM697. Anda boleh dapatkan di mana-mana Samsung Experience Store, Samsung eStore, cawangan telco, platform e-dagang dan pengedar yang disahkan. Untuk ketahui lebih lanjut, layari www.samsung.com.my. Inilah keluarga epik saya. Di Norma baru ni, seorang nak jadi blogger popular, seorang nak jadi pro gamer, si ibu pula mulakan perniagaan baru. Sementara si bapa cuba menyesuaikan diri dengan kesibukan di rumah. Nak tahu betapa epiknya keluarga ni? Jangan lupa saksikan Keluarga Epik. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk saksikan Keluarga Epik. Okey, ini ada satu lagi yang menarik saya nak kongsikan dengan penonton. Di Facebook Wanita Hari Ini, daripada Siti Fatimah, kalau kita boleh saksikan, tahniah TV3 sebab letakkan pengacara lelaki. Menunjukkan lelaki juga perlu ambil tahu tentang dalaman kaum wanita. Bukan sekadar membelai waktu askar Jepun balik dan lari jauh-jauh apabila askar Jepun datang setiap bulan pada pasangan. Tahniah Fahrin Ahmad. Terima kasihlah Siti Fatimah. Okey, saya nak berkongsi sikit kalau berkesempatan. Saya sebenarnya kecil-kecil, mak saya pernah suruh pergi kedai, belikan tuala wanita untuk mak saya tahu. Saya pun dengan sebagai anak lelaki, saya pergi kedai runcit tu, pergi beli. Tapi pada waktu tu pengalaman saya mungkin 30 tahun dulu, bila dia beli tu, orang kata toki kedai tu dia akan sampul dengan surat khabar, letak dalam plastik. Saya pun bawa balik. Plastik hitam. Dengan yakinnya lah. Tapi saya kira sekarang kalau kita dah terbuka tentang isu ini, bawa belikan untuk siapa? Isteri. Awak belikan untuk anak perempuan saya, untuk mak. Bukan menjadi isu, bukan menjadi satu yang kita patut rasa malu sebenarnya. Betul. Sebagai seorang lelaki. Maksudnya pendedahan kepada lelaki itu memang sangat penting sebab ketua keluarga, keputusan itu dekat lelaki. Kalau ada apa-apa masalah sebab anak pun akan refer kepada bapa dia juga. Ingatlah, lelaki, suami, kan ayah, abang, adik. Okey, baik. Esok kita akan kembali dengan satu lagi topik yang saya kira cukup menarik juga mengenai kecantikan. Tapi cantik di mana tu? Cantik di rumah. Jadi itu yang kita akan bincangkan esok di dalam Wanita Hari Ini. Pastikan anda kembali bersama dengan kami lagi esok jam 12.30 hari di TV3. Terus jaga diri di rumah, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami esok. Assalamualaikum. Usahawati ibu istri permaisuri.
dia, usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus